tak ada siapa-siapa. Museum British. Dia curi masuk menara condong pisau masuk dalam beg dia. Tu kena block dengan Twitter Museum British. Apa yang rasa macam benda British tapi bukan barang-barang dalam Museum British? Kenapa Museum British ada banyak sangat artifak-artifak yang amazing, yang hebat-hebat berbanding dengan museum lain? Ramuan rahsianya adalah jenayah. Tak ada siapa-siapa. Museum British. Ya Allah. Kalau diorang boleh curi lah bangunan sebesar tu, memang diorang akan curi. Apa akan jadi kalau korang curi barangan yang berharga? Korang akan ditangkap dan korang akan dihukum sebagai pencuri. Tapi apa akan jadi kalau korang curi beribu-ribu barangan yang paling berharga daripada macam-macam negara di seluruh dunia? Kau akan jadi Museum British dan kau jadi tempat tarikan pelancong. Kalau satu tempat ada jenayah, maka polis akan datang dan polis akan letak pita kuning tu. Police line do not cross. Tapi kalau kau adalah Museum British, tempat jenayah yang terbesar di dunia, kau kenakan tiket untuk orang masuk. Jadi waktu saya belajar dekat British, I stay in it. Harry Potter. Saya ada satulah penyesalan yang saya rasa sampai sekarang saya patutnya saya buatlah 4 tahun belajar kat situ kan. Iaitu selama 4 tahun belajar saya tak sempat pergi ke Museum British. Yalah, sebab tiket nak pergi London mahal weh. Tapi adalah member yang dia pernah pergi dan dia perasanlah sesuatu, iaitu bila dia tengok-tengok lah artifak yang ditayangkan tu, kebanyakannya bukan artifak milik negara Britain. Dia perasan artifak daripada satu negara yang nama dia Malaysia. Jap, macam pernah dengar negara tu. Negara aku lah. Iaitu cincin batu dari Ulu Lipis Pahang yang berusia 4 ke 5 milenium tahun dan ada macam bilah batu tajam prasejarah. Dia tulis dekat situ artifak-artifak ini diberikan oleh Mat Saleh yang rasanya diorang jumpa lah kot artifak tu dekat negara kita dan kemudian disumbangkan kepada Museum British. Baiknya diorang nak bagi sumbangan. Tapi jap, bukan sepatutnya museum satu negara ni dia menayangkan barang-barang berharga dan artifak-artifak daripada negara tersebut lah. Kenapa boleh ada negara-negara lain pula yang banyak ditayangkan dalam Museum British ni? Dan yang lebih mengejutkan adalah sebenarnya ada 8 juta lebih artifak-artifak berharga disimpan dalam Museum British. 8 juta. Sebilangan besarnya bukan datang daripada negara diorang, tapi datang daripada negara lain. Dan daripada 8 juta tu hanya 1% saja yang ditayangkan. Jadi cerita dia ialah macam kita belajar dalam buku teks sejarah, Empire British ini pada abad ke-16 sampailah abad ke-20 adalah empire yang terbesar dalam sejarah dunia, meliputi negara-negara jajahan takluk, protektorat dan koloni di seluruh glob. Orang kata matahari tak pernah terbenam di Empire British sebab jajahan takluk mereka merangkumi keseluruhan kawasan geografi di seluruh muka bumi. Jadi daripada banyak-banyak negara yang didiami oleh pendudukan British ini, banyak jugalah kisah dan ini sembangnya adalah polisi mereka untuk mengambil harta-harta daripada negara tersebut dan mereka akan gunakan untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Tapi adalah juga kita boleh kata kebaikan, iaitu bila diorang ambil harta-harta kekayaan hasil bumi dan sebagainya daripada negara-negara Asia Tenggara, Afrika. Diorang buat juga contohnya macam kereta api, macam teknologi yang dikatakan memajukan rakyat setempat. Asalnya diorang buat tu adalah untuk keuntungan mereka, ialah nak angkut barang-barang tu semua kenalah ada sistem pengangkutan, tapi menjadi jugalah boleh kata manfaat kepada penduduk setempat. Dan khusus dalam topik kita sekarang ni, selain daripada mereka hauk harta kekayaan bumi negara-negara yang mereka jajah tersebut, mereka ambil juga
artifak-artifak penting sejarah negara-negara tersebut diorang buat jadi harta diorang sendiri. Dan kemudian lepas tu diorang letak dalam museum yang mereka buat pameran. Apa contoh barang-barang yang diorang ambil buat ikut suka hati diorang tu? Antara artifak dunia yang paling berharga, yang paling penting yang diletakkan di dalam Museum British dan menjadi tarikan utama dah pasti adalah Rosetta Stone. Saya ada buat konten pasal Rosetta Stone ni sebelum ni, dan kalau anda nak tahu kenapa Rosetta Stone adalah batu bersurat paling penting dalam sejarah dunia, korang boleh tonton video tersebut. Jadi cerita dia asalnya yang Sauk yang angkat batu Rosetta ni daripada satu pekan di Mesir yang bernama Rashid. Asalnya adalah tentera Perancis. Jadi apa yang berlaku setelah itu adalah Perancis ni dia gaduh pula dengan British. Jadi British pula yang Sauk dan buat jadi harta milik diorang. Diorang kata yalah itu adalah harta rampasan perang diorang. Tapi macam ada satu pihak yang sepatutnya ada kaitan dalam konflik ni tapi tak diturut sertakan dalam perbincangan. Siapa? Ya, penduduk asal setempat, orang Mesir. Diorang tak bincang langsung dengan orang Mesir. Diorang main Sauk je. Orang British ni macam buat apa aku nak bincang dengan orang-orang Mesir. Diorang duk sibuk dengan makan shawarma diorang. Jadi setelah 200 tahun setelah batu Rosetta ni dia dirembat daripada Mesir, orang Mesir sebenarnya masih tak berhenti merayu dan memujuk agar batu yang asalnya milik negara diorang itu dipulangkan balik kepada tempat asalnya. Tapi Museum British buat layan tak layan, dan diorang adalah bagi hujah yang mereka rasa cukup kuat untuk melawan saranan untuk memulangkan kembali batu Rosetta ini. Diorang kata, okey, kita buat hujah macam ni. Museum kita orang ni dia lebih canggih dan lagi ramai orang yang datang berbanding dengan Mesir. Siapa je yang pelancong-pelancong yang nak datang pergi Mesir tak seramai macam kita orang. Jadi kalau kita letak batu Rosetta ni dekat Museum British, lagi ramai orang yang lebih berminat dan mampu untuk melihat artifak bersejarah ni. Dia macam jiran hang tiba-tiba cilok kucing kesayangan hang. Lepas tu dia kata sebenarnya kucing ni lebih layak duduk dengan aku sebab aku bagi dia wet food 3 kali sehari. Kau bagi apa? Kau dalam rumah flat, kau bagi kucing kau pula nasi kau makan tak habis. Jadi kucing kau lebih layak berada dengan kami. Memang dasar British. Dan itu belum lagi cerita tentang patung Moai. Ya, patung Moai yang korang duk letak dekat meme emoji tu. Cerita dia patung Moai ini dia dihasilkan di Pulau Easter lebih kurang 1000 tahun yang lepas. Patung ini diukir untuk mengabadikan nenek moyang ancestors bagi Rapa Nui, satu puak di Pulau Easter tersebut, dan dia dianggap tempat bersemadinya roh-roh nenek moyang mereka. Maksudnya patung ni dia sangat penting lah kan kepada budaya dan tradisi puak-puak Rapa Nui di Easter Island ni. Tapi macam mana boleh ada dekat Museum British? Diorang bayar ke puak Rapa Nui tu jual dekat diorang ke, ataupun dapat melalui harta rampasan perang ke apa kan? Tak. Cerita dia ada satu kapal pengkaji British dan dia mendaratlah di Pulau Easter Island ni. Diorang jumpa patung Moai ni di satu rumah terbiar dan diorang pun rasa macam menariknya patung ni. Sesuai buat meme bukan? Diorang pun jadi minat lah kepada batu tersebut. Lepas tu dengan tak bagi salam langsung, diorang robohkan rumah tersebut. Diorang korek, diorang keluarkan patung Moai tersebut dan diorang heret letak dalam kapal. Lepas tu kapal tu pun berlayar. Wih! Dan batu ini diberikan sebagai hadiah kepada permaisuri British sebelum akhirnya didermakan kepada Museum British. Derma boleh ke kau derma barang curi? Tanya ustaz korang apa hukum derma duit yang korang curi, lepas tu korang letak dalam tabung masjid. Penduduk asal Puak Rapa Nui ni pun mereka jadi sangat sedih lah bila mereka dapati bahawa patung yang sepatutnya menjadi tempat bersemadinya roh nenek moyang mereka kena rembat. Dan ada seorang penduduk yang dia tengok kejadian ni berlaku dan dia pun buat tatu yang melukis insiden kecurian itu pada badannya. Cerita dia sampai sekarang, penduduk-penduduk Rapa Nui ni dia merayu, dia meminta kepada Museum British untuk dipulangkan artifak mereka yang sangat-sangat penting ni. Tapi Museum British tak nak bagi sebab dia orang kata dengan adanya patung Moai ni
daripada pemilikan diorang. Ini sebenarnya lagi baik untuk korang, puak-puak Rapanui. Lagi baik untuk korang. Ego tinggi betul tahap gaban. Dalam laman web rasmi dia, Museum British kata koleksi di Museum British adalah begitu luas dan dikunjungi oleh berjuta-juta orang. Tak macam kat Pulau Easter tu, siapa je yang nak pergi ke pulau tersebut? Orang yang hanyut atas laut je yang nak ziarah pulau tu. Ni saya reka lah. Jadi Museum British kata dengan diorang letakkan patung Moai ni dalam museum korang, ini sebenarnya akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar sebab lagi ramai orang yang akan menghargai budaya dan tradisi penduduk-penduduk Pulau Easter Island ni. Dia punya plot twist macam orang yang nak minta semula barang curi tu pula yang salah kan. Keadaan biasa bila korang nak minta dipulangkan hutang, macam kau pula yang bersalah. Orang yang berhutang tu tak pula rasa bersalah. Dan ada banyak lagi artifak penting kebudayaan dunia yang sekarang ni Museum British tengah berpeluh sebab diorang semua ni diminta untuk dipulangkan kepada pemilik negara asal. Antaranya batu berlian terbesar dunia, berlian Koh-i-Noor yang berasal dari kerajaan Mughal di India. Macam biasa tengok berlian ni kan, sebab itulah berlian yang dedok ada dekat mahkota yang dipakai oleh Permaisuri Queen Elizabeth yang baru je meninggal baru-baru ni. Jadi bila Permaisuri meninggal, ramailah penduduk India yang minta supaya berlian itu dipulangkan. Tapi ini kata wakil British. There is no doubt in our mind that the diamond was relocated to this country under legal conditions which are not in any doubt. But there is, I think, clarity in the sincerity with which the Queen holds the crown jewels, all of them, in trust on behalf of the nation, has done for many generations, and future monarchs will continue to do so. Jadi apa benda yang dia nak kata sebenarnya? Saya ringkaskan. Dia nak kata bahawa kita orang faham bahawa kita orang ambil berlian ni daripada korang dan kita orang faham yang korang nak balik berlian ni. Tapi masalahnya berlian ni dah ada pada kita orang sekarang. Jadi berlian ni kita orang punya lah. Dan lagi contoh-contoh macam gangsa Benin, tengkorak-tengkorak bersejarah, mumia Mesir, artifak-artifak Afrika, ukiran tamadun Yunani, artifak orang asli. Semua ni dan banyak lagi ditekan oleh negara-negara pemilik asal untuk dipulangkan. Tapi masalahnya kalau Museum British pulangkan walau satu je artifak penting ni, apa yang akan berlaku selepas tu? Dia akan perlu untuk memulangkan semula beribu-ribu artifak yang lain. Sebab kau dah bagi satu, maksudnya orang lain pun fikir, kalau kau boleh pulangkan yang tu, kenapa kau tak boleh pulangkan kita orang punya? Maka kesianlah Museum British kalau dia kena memulangkan beribu-ribu artifak daripada jutaan koleksi yang diorang ada. Mana ada peduli apa, pulangkan balik. Maka kesimpulannya yang paling penting adalah kitalah sendiri yang kena cakna, yang kena menghargai artifak-artifak penting, artifak bersejarah daripada negara kita. Kitalah yang kena pelihara, kaji dan korek manfaat-manfaat daripada artifak-artifak tersebut untuk dihayati oleh generasi kita selepas ini. Kalau tak, orang lain akan ambil dan buat harta diorang sendiri.